Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Fikri bin Abdullah. Saya merupakan pelajar tahun 3 Bachelor Sains Pengurusan Perladangan. Untuk hari ini saya akan berkongsikan satu topik yang bertajuk Pensijilan Kelapa Sawit Mapan Malaysia atau lebih dikenali sebagai MSPO, Malaysia Sustainable Palm Oil. Baik, kita pergi kepada definisi MSPO tu. MSPO ini adalah satu skim pensijilan nasional Malaysia untuk kawasan-kawasan ladang kelapa sawit, pekebun-pekebun kecil dan juga kilang-kilang pemprosesan minyak kelapa sawit. Okey. So, tujuan penghasilan pensijilan MSPO ini adalah untuk menjadikan produk kelapa sawit sebagai satu produk mapan, iaitu ianya tidak mencemarkan alam sekitar, ianya mengamalkan amalan pertanian baik ataupun Good Agriculture Practices GAP, dan juga ianya adalah mematuhi undang-undang. Baik, apa pula tujuan MSPO ni atau pensijilan MSPO ni? Tujuan pensijilan MSPO ni adalah untuk memastikan bahawa minyak sawit Malaysia dapat memasuki pasaran dunia sebagai satu produk mapan dengan nilai yang lebih tinggi. Bagaimana pula kalau kita ingin mendaftar kita punya kebun ataupun kebun sawit dengan MSPO ni? First of all, anda perlu pergi ke pejabat MSPO dan membawa 3 dokumen, iaitu yang pertama salinan IC, yang kedua geran tanah dan yang ketiga lesen MPOB. Dan tahukah anda, jika anda memiliki kurang daripada 100 ekar ladang kelapa sawit, anda layak untuk menerima insentif pensijilan MSPO secara percuma. Ianya meliputi yang pertama, latihan MSPO, yang kedua, yuran pensijilan MSPO, yang ketiga, peralatan perlindungan diri PPE, dan juga yang terakhir, stor barangan bahan kimia. Terdapat 7 prinsip yang terkandung dalam MSPO. Prinsip pertama ialah komitmen dan tanggungjawab pihak pengurusan. Di sini, pihak pengurusan haruslah memahami setiap polisi yang terkandung dalam MSPO dan juga haruslah mengisi semua borang permohonan MSPO. Seterusnya ialah prinsip kedua. Prinsip kedua ialah ketulusan. Ketulusan di sini bermaksud pekebun kecil haruslah menyimpan semua resit yang terlibat di dalam ladang kelapa sawit mereka. Sebagai contoh, saya berikan anak benih ladang sawit, anak benih kelapa sawit, baja, racun dan lain-lain. Prinsip ketiga pula ialah keperluan terhadap pematuhan undang-undang. Terdapat 2 akta yang terlibat di dalam prinsip ini. Akta yang pertama ialah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Ianya bermaksud pekebun kecil dilarang untuk membuat pembakaran secara terbuka. Dan kedua ialah Akta Pemulihan Hidupan Liar 2010. Di sini, pekebun kecil haruslah melindungi semua hidupan liar seperti gajah, orang utan dan lain-lain. Baik, kita pergi pula kepada prinsip keempat. Prinsip keempat adalah tanggungjawab sosial, kesihatan, keselamatan dan keadaan pekerja. Di sini, pekerja haruslah sentiasa bekerja dalam keadaan yang selamat dan juga sentiasa memakai PPE dengan sebaiknya. Bagi luar waktu bekerja, pekerja haruslah sentiasa mempunyai halaman rumah yang bersih sebagai contoh. Ini untuk mengelakkan daripada penyebaran penyakit denggi. Baik, kita pergi kepada prinsip kelima. Prinsip kelima ialah alam sekitar, sumber semula jadi, biodiversity dan ekosistem. Baik, bagi prinsip kelima ini, pekebun kecil haruslah menjaga alam sekitar dan tidak melakukan aktiviti bahan kimia di zon penampan sungai. Kita pergi pula kepada prinsip keenam, iaitu amalan baik. Amalan baik ini, pekebun kecil haruslah sentiasa mengamalkan amalan baik di kawasan ladang sawit mereka. Sebagai contoh, melakukan pemangkasan, kawalan rumpai dan yang terakhir, pemeliharaan tanah. Dan yang terakhir, prinsip ketujuh ialah penanaman baru. Pekebun kecil tidak boleh menanam kelapa sawit di kawasan penampan tinggi seperti di kawasan hutan simpan. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.